Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang ke saluran Rhapsody of Reality. Hari ini bertarikh April 16 dan kita akan mendengarkan perkongsian firman Tuhan dari Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Jagalah Hatimu dengan Firman. Ayat Injil pembuka kita pada hari ini ialah dari buku 2 Petrus bab 3 ayat 17 yang berbunyi, Saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu yang telah mengetahui semua itu sebelumnya, hendaklah kamu berjaga-jaga agar keteguhan imanmu tidak runtuh kerana terseret dalam kesesatan orang fasik. Puji Tuhan. Perhatikan beberapa peringatan dan nasihat bagi orang kudus yang telah diberikan oleh Roh melalui Rasul Petrus dalam ayat Injil yang baru kita baca. Apabila kamu mempelajari ayat Injil yang sama dari Alkitab terjemahan New International Version, ia berkata, oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, kerana kamu telah diperingatkan sebelumnya, berjaga-jagalah supaya kamu tidak terbawa oleh kesesatan orang durhaka dan jatuh daripada tempatmu yang teguh. Petrus melalui Roh memanggilnya sebagai kesesatan orang durhaka. Alkitab terjemahan The Living Bible menterjemahkannya dengan sedikit berbeza. Ia berkata, saudara sekalian yang saya kasihi, saya memperingatkan saudara sebelum waktunya, supaya saudara waspada dan tidak terseret ke dalam kesalahan orang jahat itu, supaya saudara jangan terlibat. Di sini, ia dipanggil sebagai kesalahan orang jahat, kesilapan mereka yang disebabkan oleh kejahilan mereka. Kemudian, ia juga membicarakan tentang hati yang jahat dan tidak percaya, yang datang dari ketidaktaatan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh kerana dia murtad dari Allah yang hidup. Itu dipetik dari buku Ibrani bab 3 ayat 12. Perkataan Yunani untuk tidak percaya adalah apistia, yang bermaksud ketidakpercayaan atau timbul dari ketidaktaatan. Kemudian dalam ayat ke-13, ia berkata, nasihatilah sesama sendiri setiap hari, selagi masih disebut hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya kerana tipu daya dosa. Bagaimanakah kita menasihati sesama sendiri setiap hari? Ia adalah dengan firman Tuhan. Firman adalah satu-satunya bahan yang membantu kita bertumbuh dan dilindungi daripada kesesatan orang durhaka dan kesalahan orang jahat. Dengan firman, kamu boleh menjaga hatimu dengan bersungguh-sungguh daripada ketidakpercayaan dan apa-apa yang cuba mengubah atau merosakkan keunggulan yang telah diprogramkan oleh Tuhan dalam dirimu. Belajar dan renungkan kitab suci sehingga seluruh roh, jiwa dan tubuhmu diprogramkan untuk hanya memikirkan pemikiran Tuhan dan dipengaruhi oleh semua idea dan pendapatnya sahaja. Haleluya. Baiklah saudara-saudari sekalian, marilah kita membaca pengakuan ini bersama-sama. Ya Tuhan, aku bergembira dalam firman-Mu dan berserah kepadanya untuk nasihat dan ajaran. Dalam firman-Mu, aku telah menemui kehidupan, kedamaian, kebenaran dan sukacita yang kekal. Ketika aku hidup dalam firman-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidupku. Aku berterusan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah saudara dan saudari sekalian, untuk merenungkan dan memahami perkongsian kita dengan lebih mendalam, kami sarankan kalian mengkaji ayat-ayat Injil berikut. Dari buku 2 Timotius bab 3 ayat 16 ke 17, buku Kolose bab 3 ayat 16 dan buku 2 Petrus bab 3 ayat 18. Haleluya. Kami percaya yang anda telah diberkati dengan perkongsian mesej pada hari ini. Oleh itu, berkatilah orang di sekeliling kamu dengan berkongsikan mesej ini dengan mereka. Jumpa lagi pada hari esok. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.